Okey. So kita sampai kepada chapter Bayes filter di mana kita nak dapatkan kedudukan robot tu menggunakan kebarangkalian. Okey, menggunakan teori probability, kedudukan robot kita tak berikan kepada contohnya pada 3 meter. X ni sama dengan 3. So kita tak katakan robot tu berada di sini, tapi kita menggunakan P iaitu kebarangkalian dalam bentuk normal quotient ni, di mana kebarangkalian dia paling tinggi adalah berada di tempat 3. Contohnya 0.8 di sini. So 80% kita katakan dia berada pada meter ketiga. Tapi robot still mungkin berada pada meter pada kedudukan sini. Maybe pada meter kedua dia punya kebarangkalian adalah 0.2, rendah. Tapi dia masih lagi berada di situ. Menggunakan teori kebarangkalian ni kita punya matematik dia takkan fail lah. Contohnya kita ada masalah sensor ke apa, kita still boleh dapatkan kedudukan robot tu. Okey, so P ni adalah kebarangkalian, X ni adalah kedudukan robot, Z dia adalah sorry. Z ni adalah kedudukan sensor seperti GPS, dan U ni adalah arahan. Contohnya gerak 2 meter ke depan. Okay, macam tu. So, dengan menggunakan arahan gerak 2 meter ke depan dan juga GPS punya sensor data, kita boleh dapat tentukan robot tu berada di mana. Okey, macam tu je lah. Okey, so sekarang kita menggunakan teori Bayes rule yang kita telah pelajari sebelum ni. Di mana Bayes formula adalah mudah saja. P X dengan Y. So, ini kita nak dapat X, kita kena ada Y. So, Y ni contoh GPS sensor, U tadi kan. So, P, X, Y, kita punya equation adalah sama dengan P, Y, X darab dengan P, X bagi dengan P, Y. So, ini adalah Bayes rule punya equation. Okay. Dan dari Bayes rule punya equation, kita boleh normalizekan bawah ni, di mana hasil tambah kesemua ni, semua keadaan, contohnya robot pergi ke kanan, ke kiri, dan semua kebarangkalian boleh berlaku ni mesti sama dengan 1. Contoh kita tengok Marvel tu lah. Dalam Marvel tu, Doctor Strange dia ada kira semua kebarangkalian, apa kemungkinan masa depan boleh berlaku. Okay, kan banyak kan? Tapi setiap satu kebarangkalian sama dengan 0.1, 0.1. So kita tambah dan hasil semua kebarangkalian mesti sama dengan 1. Itu dipanggil normalization. Kita normalkan semua hasil dia mesti sama dengan 1. Okay. So untuk buat macam tu, kita kena bahagikan semua nombor ni dengan cacing ni. So untuk equation Bayes ni, kita boleh normalkan dia dengan tukarkan PY ni kepada cacing. So bila kita darabkan semua ni dengan cacing ni dan kita tambahkan hasil dia, semua kebarangkalian dia akan jadi sama dengan 1. Okay. Itu maksud dia. Okay. So kita masuk kepada Bayes rule. Bayes rule ni kita percaya robot kita berada di mana, believe kat mana robot kita ni berada. So untuk dapatkan kedudukan robot ni, kita kena ada kebarangkalian lah. Dengan menggunakan condition, dengan syarat kita ada, contohnya kita ada bacaan GPS dan juga arahan robot tu kena gerak 1 meter, kita boleh dapat tahu robot tu berada di mana. Okay, kemudian kita besarkan this equation ni menggunakan Bayes rule. Ingat tak Bayes rule? P X Y sama dengan P Y X diterbalikkan, darab dengan PX darab dengan cacing. Okay. Ataupun bahagi dengan PY. Kemudian kita boleh PY ni kita nak normalizekan dia, so dia akan jadi cacing. So PYX PX. Okay. Dalam kes ni, ini adalah X dia, ini adalah Y dia. So kita masukkan Y dia jadi macam ni, X dia jadi macam ni. So kita dapatlah PX dengan PY dia macam ni. Okay. Okay.
So menggunakan Bayes rule, dan kemudian semua ni kena bahagi dengan PY kan. So PY ni kita tukar dia kepada cacing. So disebabkan tu kita ada normalizer cacing di sini. So hasil tambah semua kebarangkalian robot tu boleh berada di mana adalah sama dengan 1. Okey. Next kita nak kecilkan equation dia. Kita boleh menggunakan Markov assumption. Markov assumption ni kalau kita katakan macam ni lah dia punya teori. Kalau T sama dengan 0, robot tu sama dengan 0. Kemudian robot bergerak 1 meter ke depan. So T sama dengan 1. So kedudukan robot dah bergerak 1 meter depan. So kedudukan dia pada 1. Kemudian robot bergerak pada 1 meter ke depan. T sama dengan 2. Kita boleh cari tak robot tu berada di mana? So kita tambahlah 1 tambah 1 sama dengan 2. Okey. Menggunakan maklumat ni, kalau saya tahu robot ni berada di mana pada T sama dengan 1, saya tak perlu maklumat T sama 0. Saya just tanya, robot ni sebelum ni berada di mana? Okey, di meter 1. Okey, so sekarang digerak 1 meter ke depan, dia mesti berada pada 2 meter. So maklumat sebelum ni tak diperlukan. Macam itulah Markov assumption. Ada maklumat diperlukan dan ada maklumat yang tak diperlukan untuk dapatkan kedudukan robot. Okey. Contohnya untuk dapatkan kedudukan robot pada masa T, kita perlukan robot pada xt-1 dengan arahan robot ut. Dua maklumat ni kita boleh dapatkan xt. Okey, untuk kes ni kita nak kecilkan bacaan z. Apakah yang diperlukan oleh z pula? Mudah, dia hanya perlukan xt. So just xt saja kita boleh dapatkan kedudukan z kita. So menggunakan Markov assumption ni, equation yang panjang-panjang ni kita tak perlu. Kita hanya perlukan xt saja tadi untuk dapatkan zt. So macam tu. Okey, next kita nak kembangkan this equation. Kita nak kembangkan maklumat-maklumat robot ni sebelum ni berada di mana. So katakanlah kita nak bukan hanya maklumat saya berada di mana sekarang, tapi saya berada di mana sebelum-sebelum ni. So dia macam lain sikit lah, tapi kita kembangkannya ni menggunakan total probability. Total probability di mana Px sama dengan kamiran kesemua kebarangkalian Px, Y, P, Y, dy. Okey, apakah Y, apakah X? Tu je kita perlu tentukan untuk buat this equation. Okey, ini adalah kita punya Px kita. Apakah kita punya Y? Y kita adalah sama dengan xt-1. Okay, dalam kes ni. So ini adalah Px, ini adalah Py, dan ni adalah dy. Dy kita sama dengan xt-1. So macam tu saja kita boleh kembangkan kebarangkalian robot tu. So maksudnya kita perlu dapatkan robot tu pada masa xt dengan xt-1. So bila kita darab semua kebarangkalian ni, semua kita akan dapat total probability iaitu sama dengan 1. Okey. So next kita nak pendekkan equation xt tadi panjang kan. So xt diperlukan apa? Xt dia tak perlukan xt-1, zt-1. So untuk xt kita hanya perlu maklumat je. Kita hanya perlukan xt-1 dengan ut. So yang lain kita tak perlu. So ni daripada masa 1 hingga t-1 kita tak perlu. Kita perlu hanya pada t-1 saja. Kita tak perlu t-2, kita tak perlu t sama dengan 1. Kita hanya perlukan masa ni dengan yang ni. So xt sama dengan xt, diperlukan maklumat adalah xt-1 dengan ut, kita boleh dapatkan xt punya maklumat. So berdasarkan Markov assumption Okey, so jadi this equation panjang-panjang ni kita potong yang ni, dia akan jadi u ni pun kita perlu ut saja. So kita akan dapat macam ni Markov assumption. Okey. Next kita tengok di belah kanan ni. Pada belah kanan ni kita nak dapatkan xt-1, kita tak perlukan maklumat ut. T ni adalah masa depan. Ut ni adalah masa depan. Sedangkan kita pada masa t-1.
So untuk dapatkan xt minus 1 kita tak perlukan ut, tapi kita perlukan u1t minus 1. So menggunakan markup assumption, kita tak perlukan t, kita hanya perlukan t minus 1. Disebabkan kita nak xt minus 1. Okay, so dah complete. Ada benda menarik pasal this equation, iaitu dia sama dengan yang sini. Kalau kita tengok sama tak? Ini adalah pada masa xt. Believe pada masa xt. Cuba kita buat xt minus 1. Semua kita buat t dia sama dengan minus 1. So kita akan dapat sama dengan p. Sorry, ni tak ada. Xt minus 1 z 1 t minus 1 u 1 t minus 1. Betul kan? Yang equation ni adalah sama dengan equation bawah ni. Okay, apa maksud dia? Maksudnya ini adalah kedudukan robot pada xt minus 1. Dia adalah jawapan pada sebelum ni. Okay. Okay. So dengan tu kita boleh potong semua ni dan jadikan dia daripada panjang ni kita potong, kita jadikan believe xt minus 1. Okay. So kita dapatlah this equation. Okay, equation ni apa yang ada? Equation ni adalah hasil kedudukan robot sebelum ni darab dengan kebarangkalian motion model. So contohnya saya bagi arahan robot bergerak 1 meter ke depan. So berdasarkan maklumat motion model, kita darab semua tu, kita dapat satu. Okay, kedudukan robot menggunakan motion model, dia tambah dengan 1 meter. So kalau kedudukan dia pada sekarang sama kosong tambah 1 meter, so kedudukan dia 1 meter. Kemudian kita nak check betul tak bacaan ni. Kita kena check dengan sensor yang lebih tepat. So kita ada GPS. GPS ni kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Kalau dia ada je, kita gunakan untuk perbaiki equation kita lah. So dalam case ni kita ada GPS. So GPS kata kedudukan kamu bukan 1 tapi 1.2. So kita kena betulkan kedudukan robot ni daripada 1 kepada 1.2. Kemudian kita akan buat yang samalah. So this equation ni adalah Bayes filter. Bayes filter dia ada dua part. Satu di belah kanan dia dipanggil sebagai prediction. Berdasarkan sensor tayar tu pusing berapa banyak, kita predict robot tu berada di mana. Kemudian kita kena correct kita punya prediction menggunakan correction. So menggunakan kita punya this one GPS data, kita boleh correct kita punya prediction. So apa yang kita buat, kita correct kita punya prediction supaya dalam step seterusnya prediction kita lebih baik. Kita punya prediction. So kita gunakan kita predict correct. So macam itulah dipanggil sebagai Bayes filter punya equation. So dia ada prediction step, dia ada correction punya step. Dia ada dua saja dalam Bayes filter. So ni saya dah terangkan tadi. Dalam prediction step kita darab dengan motion model. Dalam observation step kita darab dengan observation untuk betulkan dia. Okay. So dalam kita gunakan Bayesian filter ni, dia ada beberapa keadaan lah. Ada keadaan dipanggil linear, di mana dunia kita cantik. Ada dipanggil non-linear, dunia kita tak cantik. Contohnya kita nak guna kat kawasan lumpur, tayar kita sentiasa berpusing satu tempat. So di mana kawasan sensor kita tak berapa baik. So di kawasan ni dipanggil non-linear. Kawasan linear adalah kawasan yang semua elok, sensor kita elok. Contohnya atas highway. So kita boleh pakai linear. So kita ada dua condition lah. Satu condition yang sangat sukar, satu yang kurang sukar. Okay, so kalau dia kurang sukar dan keadaan dia cantik, kita boleh gunakan Kalman filter. Kalau keadaan dia terlalu sukar, kita boleh pakai particle filter. Dia lebih tahan lah. Kalau walaupun ada banyak error, robot tu still boleh dapat kedudukan dia. Cuma Kalman filter ni dia lebih tepat bacaan dia accurate dia lebih. Particle filter ni accurate dia kurang. Accuracy dia kurang. Tapi dia walaupun dalam keadaan sukar pun dia still kita boleh dapatkan bacaan.
So maksudnya dalam keadaan sensor teruk pun kita still boleh dapatkan bacaan. Kalau Kalman filter, kalau sensor kita teruk, dia punya software tu akan rosak, dia akan berhenti. Okay, so kita kena pilih keadaan kita lah. Okay, so sampai situ saja. Terima kasih. Assalamualaikum.